Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktukum bayda lailuha kan nahariha la yazighu ba'di illa halikun aw kama qala. Yang mulia saudara pengacara majlis, dihormati dikasihi yang berhormat Datuk Kamarudin Jaafar, yang kuasa kerja PAS Pusat, yang bahagia yang berhormat Datuk Saleh Man, Pusat PAS Negeri, yang bahagia Fadil Ustaz Abdullah Khairi, penceramah terhebat malam ini, seluruh pimpinan PAS kawasan dan juga hubungan PAS Negeri, pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang hadir pada malam ini. Tuan-tuan sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah. Hari ini PAS Pusat turun ke Pulau Pinang. PAS Pusat bersama dengan tuan-tuan, saya sebagai ganti pula naik presiden. Tu dia. Tuan sekalian, ceramah pula lepas Datuk KJ, lagi payah. Tuan sekalian, tapi tuan sekalian tak apalah, mandangkan tengok UMNO makin nak reput dah. UMNO makin nak habis tarikh tempoh usia pemerintah dalam negara ini. Tuan sekalian, walaupun jauh semangat hadir untuk bersama tuan-tuan. Dan tuan sekalian, PAS Pulau Pinang ni tak perlu banyak kursi menang. Satu menang pun boleh merintah lah. Ini unik dia, hebat dia PAS Pulau Pinang ni. Kan? Tetapi sampai bila nak satu kursi? Sampai bila kita nak ada satu suara? Tentulah rakyat mewakili perjuangan Islam, mewakili maruah perjuangan parti ini. Kursi-kursi yang PAS bertanding insya-Allah akan diberi sokongan oleh rakyat setelah rakyat melihat perkembangan Pusuruhjaya, Datuk Pusuruhjaya melaksanakan tugas-tugasnya. Sudah pastilah tugas ini lebih baik daripada zaman UMNO dan Barisan Nasional. Saudara sekalian, PAS dengan dasar yang sama, matlamat yang sama, kita terus memacu politik negara ini untuk apa? Untuk memastikan kerajaan yang akan datang ini kerajaan yang boleh bawa minda rakyat. Kerajaan bukan sekadar kerajaan yang menjanjikan jalan tar, mini tar, bukan sekadar kerajaan yang menjanjikan bangunan mencakar langit, bukan sekadar kerajaan yang menjanjikan kepentingan asas kepada rakyat, tetapi kerajaan ini mesti mampu dan boleh keluarkan kemiskinan. Tuan-tuan sekalian, keluarkan daripada isu yang melanda kita, isu jenayah. Di kawasan saya dan sekalian, semua kampung ada kawal keselamatan. Tak boleh pilih polis pun. Tak nak ronda satu dot, sebuah kereta peronda polis. Tuan-tuan sekalian, dalam parlimen saya tanya ke nisbah anggota polis dengan rakyat Kedah, dia tak sama ikut daerah. Kalau Kuala Muda 569 orang, rakyat seorang polis. Kalau seluruh Kedah dalam purata 365 orang, rakyat seorang anggota polis. Tuan-tuan sekalian, kita melihat ini juga menjadi masalah baru kepada rakyat. UMNO dia tak peduli dah. UMNO sekarang ni tak peduli jenayah ke apa semua, tuan sekalian. Yang dia peduli macam mana nak bohong tipu rakyat supaya rakyat masih beri kepercayaan untuk dia sambung nyawa dia dalam PRU yang akan datang ini. Sebab tuan sekalian, sebab itu tuan sekalian, mana pernah lepas-lepas belanjawan dibentang, lulus oleh ahli parlimen, mana ada TV, radio duk ulang. Tak, duk ulang BERIM lah, duk ulang untuk sekolah lah, duk ulang-ulang dalam TV, radio ni, mana pernah berlaku. 55 tahun dah belanjawan dilulus, belanjawan dalam parlimen. Tetapi sekarang ini diulang. Untuk sekolah RM100 diulang. Saudara sekalian, BERIM
BRIN 2.0, ulang-ulang, banyak kali ulang. Sebab apa yang dulu tak pernah ulang? Sebab pada 80-an, 70-an, 60-an, 70-an, 80-an tak pernah ulang pun. Tak pernah pun dia buat drama pendek. Kenapa hari ini media Menteri Penerangan UMNO Barisan Nasional terpaksa ulang supaya takut rakyat, supaya rakyat ingat inilah talian akhir kami ni. Tolonglah sekali Tun Mahathir cakap soal Melayu 23 tahun, 20 tahun Dr. Mahathir buat apa? Sekarang Dr. Mahathir dah jadi Ketua Penerangan UMNO. Tak sekalian terpaksa walaupun dah usia lanjut dah. Yang dulu anak dia kata nak berhenti tumpuan ibadah, rupanya tak boleh. Dia tak boleh harap Pak Allah. Lagi tak boleh harap pada Najib. Tak boleh pada Ahmad Maslam. Dia tak boleh. Dia terpaksa. Orang ramai UMNO terpaksa mengharap Tun Mahathir lah penyelamat kepada kroni UMNO. Bukan cakap soal nak selamat orang Melayu, nak selamat orang Cina, nak selamat rakyat Malaysia, nak pulih kemiskinan, nak pulih isu jenayah. Saudara sekalian, sebenarnya Tun Mahathir datang untuk selamatkan kroni UMNO. UMNO dah sekalian, BA bila dia kalah, dia duduk di mana? Dia tak duduk di Limau Tebal, saudara sekalian. Dia tak duduk di mana-mana rumah banglo ni dah. Saudara sekalian, tengoklah kalau rakyat berhimpun desak Datuk Kamil Jaafar ni, desak sekali lagi pimpinan PAH Pakatan Rakyat, dakwa orang ni, mungkin kerajaan yang ada ni akan dakwa pokok ni. Kau tuan-tuan tak desak, tak dakwa, ha? Nak desak tuan-tuan? Kena berhimpun 4 kali stadium pula. Tetap sekalian, nak selamat sama. UMNO nak selamat Melayu, dah lama dah. UMNO nak selamat Cina, lama dah. MCA nak bela Cina, apa mereka bela? MIC nak bela India, apa dia? Terdesak sangat. Saudara sekalian, maka sebab itu sekalian, akhir ini, dalam tempoh terdekat sekalian, macam-macam boleh berlaku. Tuan-tuan, kalaulah UMNO tengok kanan kiri, tengok BRIN tak berjaya, tengok BERUM tak berjaya, tengok 1000 untuk askar tak pencen tak berjaya, mau tak mau Najib dibawa ke mahkamah bersabit dengan pembunuhan Antan Tuya. Tuan-tuan, tak ada dah jalan lain, mesti mana? Biarlah siapa nak jadi kami hitam sekalipun, biarlah siapa nak korban sekalipun, asalkan jangan pemimpin UMNO terkorban di tangan rakyat Malaysia ini. Tuan-tuan sekalian, ini yang kita tengok dalam perkembangan terbaru. Hindraf yang dia haram tu pun dah halal balik dah. Sebab dia tengok dah tak upaya dah, tak ada ubah dah nak pujuk orang India, tak ada ubah nak pujuk orang Melayu kampung, tak ada ubah dah nak pujuk semua orang ahli perniagaan, warga industri, semua rakyat, LPTA, pelajar, mahasiswa, mahasiswi, tak ada huruf lagi untuk mereka pujuk kembali menyokong UMNO dan Barisan Nasional. Tetapi sekalian, hari ini barulah UMNO kerja kuat. Barulah dengar di Pasir Gudang tu, UPU UMNO tutup. Baru kita dengar MTD tutup. Baru kita dengar protes demi protes. Barulah Khalid Nordin pujuk nak jumpa sengak-sengak, nak pujuk buka bilik gerakan. Haru biru ni memang ada pada UMNO. Saudara sekalian, ini senario politik. Kenapa? Kerana rakyat dah beri masa tempoh yang cukup panjang pada pemerintah UMNO dan Barisan Nasional. Maka pemerintah yang panjang ini, saudara sekalian, tidak selesai juga dan rakyat terpinggir. Segala kepentingan rakyat semuanya terkorban dan pemimpin politik UMNO Barisan Nasional sedang mengumpul kekayaan luar biasa. Saudara sekalian, 50 tahun warga muslimat cuba tengok KKIA, Klinik Kesihatan Ibu Anak. Saya sebut dalam parlimen, kita bahas berkaitan bagaimana jaminan doktor pakar pada klinik kesihatan ibu anak. Bukan klinik desa, klinik yang cek perut tu.
yang buat rawatan kepada isteri kita, anak kita. Tuan-tuan sekalian, tengok mana Dato' Pakar tak ada. Kawan saya ada 3 klinik KKIA. 3 tak ada Dr. Pakar. 50 tahun dah UMNO buat apa? Sebab rakyat tak pernah tanya. Sebab rakyat tak peduli. Tuan-tuan sekalian, dalam keadaan stafnya kurang, dalam keadaan doktornya kurang, UMNO cipta pula klinik 1 Malaysia. Untuk apa? Warga, wanita, muslimat, pengundi-pengundi wanita tinggi jumlahnya. Bayangkan bagaimana layanan kesihatan terhadap ibu mengandung. Bagaimana, apakah ini daripada zaman tok kita mengandung mak kita tak ada Dr. Pakar, sampai cucu mengandung cicit tak jumpa Dr. Pakar. UMNO buat apa? Bukan dia tidur, dia sedang bermahaja rela mencipta kekayaan hasil undi rakyat Marhain bagi kepada mereka. Hari ini baru dia sedar. Dia sudah lewat, dan tuan-tuan tidak perlu menyesal, tidak perlu sedih kalau UMNO terus dikuburkan oleh rakyat Malaysia ini. Tuan-tuan sekalian, sebab tuan sekalian, hari ini sekalian UMNO cipta macam-macam. Kami sidang parlimen, saya Datuk KJ. Datuk ni mudah panggil Datuk KJ lah. Dia payah sebut nama dia panjang. Nama pula base sama dengan saya. Itu yang kami malam ni. Dua adik boleh gagah lah. Tuan-tuan sekalian, dia tinggal dosa banyak. Dia tinggal dosa AES. Dia tinggal dosa kamera untuk rakyat. Kita dah tanya banyak soalan, dia tak mau jawab. Kita timbul macam-macam persoalan wakil kepada semua pengguna lebuh raya. Wakil kepada semua pemandu-pemandu dalam negara ini. Menteri tak mau jawab. Menteri buat pekak badak. Saudara sekalian, dalam keadaan yang tidak bertanggungjawab, mengekalkan saman yang dikeluarkan kepada pengguna-pengguna. Sampai hari ini ada lagi. Tadi saya on the way nak sampai, orang telefon, nak buat macam mana ni saman AES sampai di rumah. Kena kat mana? Slim River. Tuan-tuan, kita sebut dah ini kerja tak betul. Segala persoalan yang kita tanya, dia gagal untuk jawab. Dia beritahu pada kita punca kemalangan maut yang berlaku di Malaysia ini ada 3. Pertama, pemandu manusia. Yang kedua, kenderaan. Yang ketiga, faktor jalan. Kita tanya, ada 3 punca ini tak termasuk kelajuan. Sebab pasang kamera di lebuh raya. Sebab kelajuan tidak menyumbang untuk kemalangan maut yang banyak. Tidak menyumbang sebenarnya. Dia menyumbang maut ini, kenderaan dia rosak, jalan yang tak sempurna, sikap pemandu itu yang tidak bertanggungjawab. Kelajuan tak termasuk. Saudara sekalian, tetapi kelajuanlah yang banyak sangat orang kena atas lebuh raya. Saudara sekalian, dia beritahu kamera dia tak boleh ambil gambar motosikal. Kita tanya, ada banyak-banyak kenderaan datang Malaysia ini, kenderaan mana yang menyumbang banyak sangat kemalangan maut? Dia jawab motosikal. Tuan-tuan, sakit kepala, ubat lutut ni payah. UMNO ni dia nyanyuk dah. Kalau motosikal punca kemalangan maut, maka ambillah gambar motosikal. Kemudian dia kata kamera ni 24 jam. Yang kawal dia bilik kawalan, bukan manusia. Kita tanya, apakah 24 jam juga termasuk di hadapan sekolah? Ya, kita kata sekolah tak mengaji 24 jam. Sekolah ni pukul 7, pukul 4 petang lah habis guru kafar tu. Habis kelas kafar pukul 5 lah. 5 seminit tutup lah, off lah. Besok orang balik. Tak, dia kata kita adil 24 jam. Kita tanya bulan 12 macam mana menteri cuti sebulan. Kan kau nak on juga, habis kampung kena sama. Sebab depan sekolah hanya 30 km sejam. Tuan-tuan sekalian, kurang-kurang pun 42 sejam jalan. Tuan-tuan sekalian, kita tanya soalan mudah, dia tak mampu jawab. Lampu isyarat, dia kata kita pasang kamera lampu isyarat. Disimpang 3 macam. Kita telefon orang macam. Disimpang 3 macam. Tidak ada lampu isyarat.
Apa jedah nak pasang kamera? Tuan-tuan sekalian, banyak benda dia tak boleh jawab. Ramai rakyat makin faham. Kita turun ke lokasi, kita tanya sebab apa pasang dekat sini. Dia kata sinilah kawasan Kembangan Maut. Kita tanya banyak mana dah mati? 2 orang dah tempoh 10 tahun. Tuan-tuan, dia nak tipu siapa? Dulu bolehlah. Ayah kami bolehlah ada polis. Ada kamera. Lah zaman kami tanya semua soalan, UMNO tak mampu nak jawab. Menteri tak mampu nak jawab. Jangan kata pengarah JPJ, jangan kata pegawai polis kok kampung, tak ada menteri jawab tak kerti. Tuan-tuan sekalian, inilah kita kata semata-mata tak ada kajian yang menyeluruh, yang dia nak saman dikeluarkan. Dah tak mampu jawab, hari ini tangguh berbicara di mahkamah sehingga bulan Mei. Lepas bulan Mei yang kena samakan di bawah akan dihantar notis saman, baru kena bayar kalau UMNO masih hidup pada bulan Mei. Kalau UMNO tak ada pada bulan Mei, Datuk KJ boleh buat turunlah kursi kamera tu, kita pasang depan rumah pemimpin UMNO, dia lari pergi mana? Tuan-tuan sekalian, kita tanya benda betul, dia tak mau jawab. Timbalan menteri lagi lotlak. Timbalan menteri kata kita, Datuk Mahfud tanya, kalau di traffic light Bukit Mentajam yang jam, di Batawut yang jam, tuan-tuan sekalian, lampu isyarat diganti dengan polis trafik. Polis trafik panggil kita terpaksa jalan. Waktu kita lintas kawasan tersebut, lampu merah. Kamera akan anggap kita langgar lampu merah. Tanya Timbalan Menteri, nak buat macam mana kalau macam ni punya kes? Timbalan Menteri kata, pergi mahkamah bagi tahu polis yang panggil. Saya kata lagu ni mampu ya. Kalau berlaku di Johor, mana kita tahu time bila polis tu nama apa, Mamat tu duduk mana kita tahu. Cara dia satu je lah. Bila polis panggil, tuan-tuan trafik jam dekat Kuala Lumpur, ketika polis panggil lampu tu merah, tuan-tuan nak lalu kawasan tu, tuan-tuan kena turun, berhenti, ambil gambar dengan polis. Peluk bau dia ambil gambar macam ni. Kan? Petir macam tu. Apa tu nak kereta jalan. Daripada jam 2 jam, jadi 20 hari. Semua tu ambil gambar, tambah daripada lori. Dengan lori panjang. Turun, lompat lori, ambil gambar, naik lori pula, masuk gear pula, lampu merah. Kena lagi. Tuan-tuan sekalian, Timbalan Menteri pun jawab macam tu, tak ada apa. Tuan-tuan sekalian, sebab UMNO anggap kita macam dulu. UMNO anggap pengundi bodoh. UMNO anggap pengundi tak tahu apa. Hari ini pengundi rakyat Malaysia cukup prihatin dan memahami di mana hala tuju perjuangan, hala tuju rakyat Malaysia, masa depan negara, masa depan anak muda, masa depan ekonomi negara, masa depan rakyat berada di tangan rakyat Malaysia. Bukan ada pada orang politik. Kalau tuan-tuan nak juga UMNO memerintah Malaysia ini, nak juga UMNO urus takbir Pulau Pinang, pilihan tuan-tuan mesti UMNO dan Barisan Nasional. Kalau tuan-tuan nak rakyat Malaysia ada perubahan, tuan-tuan nak tol free, tuan-tuan nak minyak murah, tuan-tuan nak PTPTN free, tuan-tuan mesti beralih arah mengekalkan sokongan kepada Pakatan Rakyat. Tak tahulah ke orang belah kampung Aceh ni, Sungai Aceh ni, alik balik Kuala Lumpur melengung. Pasal bang, tak syok, dia kata PKS tu tak kena bayar. Ada orang lagu tu. Balik dia melengung, bang, pasal bang teruk ni. Macam yang berak kapal. Dia kata aku pergi Kuala Lumpur, balik mai tak sonok lah, naik turun tu Jawi tak bayar turun. Ada macam tu. Balik dia melengung di rumah pasal bang, Datuk tanya pasal bang. Tak sonok kata. Dulu RM50 26 liter minyak. Lah RM50 34 liter. Minyak murah. Tak syok macam ni. Ada apa tu? Kalau ada tak apa. Kan, lepas tu anak balik universiti, balik pusing rumah. Pasal apa, Mat? Dia kata, mak tak seronok mengaji lawat. Free. Macam mana? Kan? Abang dulu ada agak RM40,000, RM60,000 berasa puas tu. Tak tahulah, pilih tengoklah. Tuan-tuan sekalian, itulah sekarang ucapan saya lancar dana pilihan raya. Dana derma jihad. Tuan-tuan kena bagi malam ni. Bagi jangan banyak, pekabih yang ada. Tuan-tuan kena tolong sekalian sebab inilah mata utama
mengekalkan perjuangan. Tuan-tuan, malam tuan bagi sekali untuk mengekalkan kerajaan yang ada. Tuan-tuan, berilah sebanyak mungkin. Allah selamatkan anak tuan-tuan. Allah selamatkan kenderaan tuan-tuan. Allah panjangkan usia tuan-tuan. Allah bagi awet muda. Allah bagi kita selesa senang. Allah angkat, cabut penyakit-penyakit yang ada pada tuan-tuan. InsyaAllah dengan sumbangan tuan-tuan, memajukan gerakan dakwah, memajukan perjuangan kita, menyebabkan parti PAS terus berada di pasal politik. Dan insya-Allah yang paling hebatnya malam ni kita umum tak kurang RM10,000. Boleh tuan-tuan? Boleh tuan-tuan? Kalau tuan-tuan kena bagi boleh, kalau tidak tuan-tuan jangan balik. Lancar pula derma kali kedua. Kalau rasa malas nak bagi kali kedua, bagi banyak-banyak malam ni. Tuan-tuan sekalian, saya nak dengar insya-Allah tuan-tuan kita akan terima banyak sokongan daripada dana daripada kita semua untuk memajukan perjuangan ini. Saya mengakhiri dengan ucapan, dengan hadis yang saya baca awal tadi, sambil-sambil derma terus kutip derma, Datuk KJ dan Datuk kita nak beri tak apa, kita beri laluan. Saya akhiri dengan satu hadis Nabi, taraktukum bayda, aku tinggal kepada kamu agama yang bersih, suci. Tak ada benda yang celaru dah, tak ada benda yang keliru dah, tak ada benda yang sama-sama dah. Lailuha kan nahariha, malam seperti siang. Kalau malam tu gelap, Islam memberi penerangan, memberi sinaran hidup ke kejahilan manusia, diberi ilmu kepada manusia. Tidak ada lagi kegelapan dalam Islam ini. La yazighu ba'di illa halikun. Tidak yang tergelincir, mereka orang yang celaka di atas muka bumi ini. Maka saudara sekalian, sebagai Islam, kita perjuangkan agama Allah, kita bawa dengan baik, kita beri dengan maksud yang jelas kepada masyarakat. Hari ini orang bukan Islam boleh terima perjuangan kita, boleh bersama kita, dan yakin percayalah satu hari nanti. Percaya tak sekalian, Islam merupakan agama majoriti umat Islam, umat dalam negara ini. Kalau benar kita memberi uswatun hasanah, kita sebarkan ilmu Allah, kita sebarkan agama Allah, kita perkukuhkan sunnah Rasul. Saudara sekalian, perkukuhkan akidah perjuangan, akidah Islam. Percaya sekalian, tidak mustahil. InsyaAllah akan mengimarah semua rumah-rumah Allah. Akan ada pengamal-pengamal sunnah Nabi dan undang-undang Islam yang hari ini menjadi topik utama politik, yang jadikan modal politik UMNO Barisan Nasional untuk menyekat kemarahan umat manusia untuk tidak menyokong Islam dengan alasan hudud dan sebagainya. Yakin percayalah, 5 tahun dari sekarang Pakatan Rakyat di Putrajaya, hudud difahami seluruh rakyat Malaysia. Tak mau buat tu cerita lain. Yang paling penting, pemahaman akidah, pemahaman perjalanan hukum Islam ini dapat difahami sekalian umat manusia di atas bumi Malaysia yang bertuah ini. Sudah sekalian, itu sekadarnya. Terima kasih, dan saya pun minta maaf banyak-banyak terpaksa beredar juga kerana sedang berlangsungnya mesyuarat PAH kawasan Jerai yang baliklah setakat Manadan. Kita masuk sebab sekarang ni gelanggang pilihan raya, semua bilik gerakan dah beroperasi. Dan petang tadi Datuk Mahfuz mewakili PAH Pusat daripada PJ Johor datang tengok bilik gerakan di Jerai, perkembangan politik. Dan malam ni kita nak mesyuarat. Terpaksa saya undur dulu. Mudah-mudahan saya tinggal pada Ustazah dengan Ustaz Mullah Khairi. Ini dua-dua ni anak rimau pun lepas telah punya garang lepas ni. Umpama macam itulah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar.